Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Saini Tasik. Pada video ini saya ingin membentangkan tugasan pertama saya yang berkaitan dan bertajuk neraka menurut agama Mesir Purba. Yakni berkaitan alam akhirat, neraka agama Mesir Purba. Sebelum saya meneruskan lagi pembentangan selanjutnya, saya ingin menceritakan sedikit pengenalan tentang neraka agama Mesir Purba. Dalam agama Mesir Purba, mereka lebih mempercayai kehidupan di alam akhirat adalah lebih penting berbanding kehidupan alam dunia. Menurut agama Mesir Purba, neraka adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan kegelapan dan suasana di dalamnya juga sangat menakutkan dan dipenuhi dengan orang-orang yang mempunyai jiwa yang terkutuk. Selain itu, neraka bagi mereka adalah tempat untuk menghukum si mati dengan hukuman yang dahsyat, di mana neraka itu adalah tempat yang dipenuhi dengan pelbagai gambaran dan bentuk penyiksaan yang menyeramkan dan menakutkan pada semua orang. Saya teruskan lagi pembentangan saya dengan menerangkan konsep neraka agama Mesir Purba. Menurut teks orang Mesir, neraka merupakan keazaban atau lebih dikenali sebagai Amtuat, iaitu tempat yang suram dan mengerikan di mana ia adalah tempat untuk memberi hukuman. Oleh yang demikian, bagi orang-orang Mesir Purba, mereka menganggap neraka adalah dunia bawah, iaitu tempat yang dipenuhi perkara-perkara yang mengerikan dan dipenuhi ketakutan, segala ketakutan kerana ianya adalah sebuah ruang yang penuh kegelapan. Neraka juga adalah tempat yang terbaik untuk memberi hukuman pada orang-orang yang mempunyai jiwa yang terkutuk, di mana hukuman tersebut diberikan setimpal dengan apa yang mereka buat semasa mereka hidup di dunia. Saya teruskan lagi pembentangan saya dengan menerangkan gambaran umum neraka agama Mesir Purba. Antara gambaran umum neraka yang dapat digambarkan adalah ruangan di dalam neraka dipenuhi dengan kegelapan yang nyata. Bukan itu sahaja, malahan keadaan di dalam itu juga agak suram dan tidak mempunyai apa-apa udara. Hal ini kerana di dalam neraka tiada apa-apa lubang walaupun sekecil zarah sekalipun yang membolehkan penerimaan sumber cahaya masuk untuk menerangi ruangan neraka tersebut. Di samping itu, di dalam neraka Mesir Purba juga terdapat kewujudan makhluk yang agak aneh yang mana ianya terdiri daripada binatang-binatang yang dikategorikan sebagai binatang buas seperti ular. Ular yang terdapat di dalam neraka ini bukanlah ular yang biasa-biasa seperti mana yang kita nampak di dalam dunia realiti kita. Tetapi ular yang berada di dalam neraka tersebut mempunyai rupa yang sangat mengerikan dan menakutkan. Selain itu, terdapat juga kewujudan para iblis yang berwajah aneh seperti raksasa. Saya teruskan lagi dengan menerangkan punca dimasukkan ke dalam neraka dan penghuni neraka. Antara punca seseorang umat manusia, Mesir Purba dimasukkan ke dalam neraka adalah kerana mempunyai kesalahan atau dosa terhadap para dewa mereka. Hal ini kerana di dalam agama Mesir Purba terdapat 42 dosa besar antara pengikut dan dewanya, dan bagi sesiapa yang melakukan antara dosa tersebut kepada dewa mereka semasa hidup di dunia, sebagai contoh, kesalahan mereka tidak patuh pada segala ikrar ataupun dalam arti kata lain tidak patuh pada sumpah dewa-dewa mereka. Ini adalah antara sebab mereka tidak melepasi proses penimbangan hati dan dimasukkan ke dalam neraka. Antara penghuni neraka dalam agama Mesir Purba adalah orang yang tidak melepasi proses penimbangan hati kerana sesiapa yang tidak melepasi proses mereka dianggap sebagai manusia yang mempunyai jiwa yang terkutuk. Jiwa yang terkutuk di sini bermaksud seseorang itu tidak membuat apa-apa kebaikan pada semasa kehidupannya di dunia. Saya teruskan lagi dengan hukuman yang terdapat di dalam neraka dan cara untuk mengelakkan diri dari neraka. Berdasarkan kitab neraka, hukuman yang dikenakan ke atas orang-orang yang berada di dalam neraka adalah lebih berbentuk sebuah penderitaan dan penyiksaan yang agak dahsyat.
Bagi yang tidak melepasi proses penimbangan hati, secara automatik syaitan amit akan datang mendekatinya lalu memakan hati si mati tersebut dengan rakusnya kerana syaitan amit beranggapan sesiapa yang tidak melepasi sesi penimbangan hati itu, dia adalah orang yang mempunyai jiwa yang terkutuk. Selain itu, mereka akan diseksa dengan seksaan yang dahsyat, iaitu mereka dihukum dengan cara makan najis masing-masing, dan tidak cukup dengan itu, mereka juga dihukum minum air kencing kepunyaan masing-masing. Ia adalah antara hukuman-hukuman yang agak menggelikan dan agak kejam juga. Kemudian, syaitan yang berwajah mengerikan akan datang pada mereka lalu menyiksa mereka dengan cara yang sangat kejam, iaitu syaitan tersebut akan menarik satu persatu daging dan bahagian dalaman badan mereka dengan tanpa mempunyai perasaan apa-apa. Antara cara untuk mengelakkan diri daripada masuk neraka adalah berpegang dengan mantra pelindung dan jadikan ia sebagai alat dan senjata dalam kehidupan alam akhirat. Dalam kehidupan dunia untuk mengecapi kehidupan alam akhirat yang abadi. Ini adalah antara cara yang tersenarai bagi mengelakkan diri daripada terjerumus masuk neraka. Di sini dapat saya simpulkan bahawa neraka agama Mesir purba adalah lembah kegelapan yang mana di dalam itu dipenuhi dengan orang-orang yang mempunyai jiwa yang terkutuk. Dan antara ciri-ciri jiwa yang terkutuk adalah tidak melepasi proses penimbangan hati dan melanggar ikrar ataupun sumpah dewa-dewa mereka adalah salah satu punca mereka dimasukkan dalam neraka tersebut. Sekian sahaja daripada saya untuk tugasan yang pertama. Dan kita teruskan dengan pembentangan tugasan yang kedua, iaitu ulasan artikel. Artikel ini bertajuk Aliran Perjalanan Hidup Manusia dalam Syair Jamat Al-Qiyamat. Sebelum itu, izinkan saya menceritakan serba sedikit biografi penulis dan pengenalan artikel ini. Artikel ini berkaitan tentang perjalanan kehidupan manusia. Di dalam artikel ini, penulis menceritakan tentang perjalanan hidup manusia di mana ianya dijelaskan berdasarkan syair Jamat Al-Qiyamat, yang mana syair ini terbahagi pada dua aspek yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia, iaitu aspek kehidupan dalam alam dunia dan aspek kehidupan dalam alam akhirat. Dan biografi penulis. Artikel yang bertajuk Aliran Perjalanan Hidup Manusia ini ditulis oleh Salmah Jan binti Nur Muhammad. Beliau memegang gelaran sebagai Profesor Madya. Profesor Madya Dr. Salmah Jan binti Nur Muhammad merupakan seorang pensyarah dan juga seorang penulis yang mana beliau telah menulis lebih kurang 26 artikel. Beliau juga merupakan graduan sarjana muda dan sarjana dalam bidang bahasa dan linguistik di Universiti Putra Malaysia dan melanjutkan pengajiannya di tahap PhD dalam bidang kesusasteraan Melayu. Dan kini, beliau berkhidmat di Jabatan Bahasa dan Linguistik Melayu Universiti Putra Malaysia. Dan saya teruskan dengan ringkasan artikel yang telah saya ringkaskan setelah menjalankan kajian terhadap artikel ini. Dalam artikel ini menekankan dan memberi fokus utama dalam menghuraikan kehidupan manusia
iaitu kehidupan di alam dunia dan keadaan kehidupan di alam akhirat, dan juga menjelaskan tujuan utama kewujudan kehidupan manusia di dunia. Kandungan artikel ini membincangkan dari sudut dua aspek utama berkenaan kehidupan manusia. Aspek yang pertama, kehidupan di dunia. Di dalam aspek kehidupan dunia ini merangkumi daripada kewujudan dunia, iaitu di mana dalam kewujudan dunia ini merangkumi penceritaan tentang penciptaan manusia, di mana penciptaan manusia mempunyai tujuan tersendiri, iaitu tujuan tersebut adalah supaya manusia sentiasa dan tidak lepas untuk merenungkan di sebalik segala intipati yang diciptakan oleh Allah SWT dengan cara sentiasa berfikir dan cuba untuk mengambil tahu dan mempelajari setiap proses penciptaan makhluk-makhluk di alam semesta ini. Manakala kewujudan dunia juga adalah sebagai tempat tinggal yang bersifat sementara untuk makhluk ciptaan Allah SWT. Dan di dalam aspek kehidupan dunia juga, artikel ini menceritakan tentang manusia dari segi perbuatannya ketika di dunia, yang mana perbuatan manusia di dunia lebih kepada perbuatan yang melalaikan sehingga mereka mengabaikan tanggungjawab mereka kepada Sang Pencipta, seperti mengabaikan tanggungjawab untuk menunaikan solat. Dan artikel ini juga menceritakan tentang serba sedikit detik-detik ketika seseorang manusia menghampiri dengan kematian. Ketika seseorang manusia menghampiri dengan kematian, jikalau seseorang itu membuat amal kebaikan ketika di dunia, maka seseorang itu tidak akan merasa rugi semasa beliau merasai detik-detik yang kian menghampiri dengan kematian. Manakala, jikalau seseorang itu tidak pernah mengamalkan perkara ataupun amalan kebaikan di dunia, maka seseorang itu akan merasai kerugian yang besar ketika beliau menghampiri kematian. Manakala, aspek kehidupan akhirat pula, di dalam artikel ini menceritakan bagaimana suasana di alam kubur. Suasana di alam kubur adalah sama ada seseorang itu terlepas daripada siksaan kubur ataupun sebaliknya. Dan sebelum hari manusia dibangkitkan, sangkakala akan ditiupkan sebanyak 3 kali. Ini hari di mana segala amalan akan dihisap di padang mahsyar. Dan selepas itu, selepas amalan dihisap, akan diketahui bahawa akan ada golongan yang layak memperolehi syafaat daripada Allah SWT. Dan dalam artikel ini juga ada menceritakan serba sedikit gambaran syurga, yakni syurga adalah tempat yang abadi dan tempat yang baik, dan neraka adalah tempat yang sebaliknya. Dan saya teruskan dengan isu yang menarik di dalam artikel ini. Antara isu yang menarik dalam artikel ini adalah kelebihan di sebalik penciptaan manusia. Penciptaan manusia, yakni manusia diciptakan dengan kurniaan akal fikiran, dan dengan kurniaan akal fikiran tersebut manusia dapat menghargai segala anugerah kurniaan Allah SWT. Dan sehubungan dengan itu, dengan akal fikiran juga, ianya dapat membuatkan manusia membezakan
mana satu perkara baik dan mana satu perkara buruk. Sebagai contoh, manusia dapat menghindarkan diri daripada segala kemungkaran dan perkara yang ditegak oleh Allah SWT. Kerana konsep akal fikiran yang digunakan pada manusia adalah supaya manusia berfikir. Dan kelebihan di sebalik penciptaan manusia yang kedua adalah selain itu, manusia juga digunakan dengan sifat ketuhanan, iaitu manusia akan peka, yang mana sifat ketuhanan di sini membawa maksud manusia sentiasa peka atas tanggungjawabnya dan sentiasa patuh pada perintah Allah SWT, dan dengan sifat ketuhanan itu membuatkan manusia rasa bertanggungjawab dalam setiap perbuatannya dan sekaligus membentuk manusia yang sentiasa mengabdikan dirinya kepada penciptanya. Oleh itu, kesimpulannya dan impak daripada kajian ini dapat menyedarkan bahawa betapa pentingnya amalan-amalan yang menjurus ke arah kebaikan semasa di dunia kerana ianya berkait rapat dengan kehidupan di akhirat. Kerana amalan-amalan yang dilakukan semasa hidup di dunia akan ditimbang semasa di alam akhirat. Dan amal kebaikan adalah sebagai tiket untuk mendapatkan kehidupan baik di alam akhirat. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.